Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, sama-sama kita berpagi-pagi dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hidup dalam bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan, bulan yang Allah Ta'ala buka segala pintu syurga dan Allah Ta'ala tutup pintu neraka, bulan yang Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah Ta'ala berganda pahala. Bulan Ramadan, bulan itqum minan nar. Bulan Ramadan, bulan muasah, bulan bertimai rasa di antara satu sama lain. Bulan Ramadan, bulan yang Allah Ta'ala sedia Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama duduk dalam bulan Ramadan, hari yang ke-5 Ramadan. Selain pada kita beribadat, puasa, as-siyam dan qiyam dan iftar as-saimin dan tilawatul Quran, maka bersama-sama kita terima kasih kepada orang yang berbuat baik dan sesama orang Islam, dan terima kasih kepada pihak bahagia di hari ini. Kita tengok banyak dah duk kecek dalam masalah Ramadan. Di antaranya kita sedang duk ikuti, iaitu Islam Nara, yang jadi satu congtang dalam untuk nak sebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini sama-sama kita mengakakkan kedudukan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kepada iman kita yakin dengan Allah, kepada beramal amal yang soleh di khususnya di bulan Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah, dengan masa yang subuh terhad ni, sama-sama kita mari menghayati Ramadan kita dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak kecek masalah Ramadan madrasatul akhlak. Ramadan ni sekolah yang nak bentuk seorang hamba, seorang manusia yang berpuasa tu di segi akhlak, dari segi akhlak. Kerana akhlak ni adalah satu benda asasi. Segala amalan, segala perbuatan, segala kerja tidak sempurna kalau tidak berkaitan dengan akhlak. Kullul amal idza lam yaqtarin bil akhlak la qimatalah. Kata Yusuf Qaradawi,
hafizahullah, segala amalan, segala kerja buat, kalau tidak diikuti dengan akhlak, maka tidak ada kekuatan, tidak ada hasil di segi kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu akhlak ni penting. Dan akhlak yang berasas kepada akidah. Oleh itu, kalau kita tengok bulan Ramadan, bulan yang Allah Taala nak mencetakkan hamba dia witimu beberapa akhlak dalam keadaan dia berpuasa. Kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat jelas tentang masalah puasa, masalah siam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak akhlak-akhlak yang Nabi tunjuk kepada kita. Dan sebelum pada kita nak pergi kepada hadis yang bersangkut paut dengan akhlak, sama-sama kita buat satu pahaman tentang ayat Allah SWT yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala seru, Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala mengajak kita selaku manusia yang beriman kepada dia ni, kutiba alaikumus shiyam. Allah Ta'ala telah fardukan ke atas kamu akan as-shiyam. As-shiyam ni telah maklum bahwasanya kita tidak makan dan minum di siang hari dan tidak bersetubuh dengan isteri di siang hari sejak pada fajar sampai jatuh matahari. Jadi kita jaga benda tu. Jaga benda tu supaya tidak buat benda yang telah disakat oleh Allah SWT. Walau benda tu halal, Allah Ta'ala tidak larang kita bukan larang makan barang haram dak, dan makan barang halal pun Allah Ta'ala suruh kita jaga. Dan asyam tu, mana kata kita kena jaga puasa kita. Kalau kita tengok Imam Ghazali, dia kata puasa khusus bil khusus. Puasa segala anggota. Puasa bukan sekadar puasa daripada makan minum saja dak. Kita kena puasa segala anggota kita, mata kita, telinga kita, tubuh badan kita, semua tangan, kaki. Selain pada minum makan, syahwat kita dengan isteri kita di siang hari, kita puasa juga segala amalan, segala anggota kita daripada melakukan maksiat. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana Allah Taala telah fardukan ke atas orang-orang dulu sebelum pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la'allakum. Tujuan Allah Taala nak orang panggil la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang takwa pada Allah Taala. Jadi go kepada puasa ni untuk nak bina takwa, dan jalan untuk kita nak bina takwa iaitu kita kena turut hudan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran. Sidang penonton yang sedang bersama dengan ruangan kita pada hari ini, puasa ni sebagai medan. Puasa ni Ramadan sebagai medan al-khairat. Sebagai medan untuk buat kebaikan. Bulan puasa ni syahrun al-iman wal Quran. Bulan puasa bulan yang kita nak tajdid al-iman kita. Tajdid ni syahrut tajdid al-iman. Bulan yang kita nak tajdid iman kita. Jadi setiap manusia yang beriman dengan Tuhan ni, iman yang ada tambah ada kurang. Jadi puasa ni untuk nak tajdid, nak baru iman dari segi baca Quran, nak baru iman dari segi zikir pada Allah Taala, nak baru iman dari segi buat baik. Alhamdulillah kita tengok di hari ini, dan melalui kesedaran umat Islam di hari ini, kita tengok khususnya di bulan Ramadan, orang tak semaya pun jadi mula semaya. Orang tak baca Quran jadi berasa nak baca Quran. Bulan Ramadan bulan yang tak ada dah bulan lain yang nak lebih pada bulan Ramadan, sehingga setengah-setengah kita tengok umat Islam di hari ini berlomba-lomba dalam nak buat kebajikan, dalam nak buat kebaikan. Itu orang panggil satu
rahsia yang Allah Ta'ala bagi khusus kepada manusia dan di bulan Ramadan. Perasaan dia tu untuk nak buat kebaikan, untuk nak buat kebajikan. Sama ada bentuk duit, sama ada bentuk benda-benda barang, ataupun dari segi al-qanat, kita tengok dari segi TV gapo semua tu banyak duk kecek, dan untuk nak beri kesedaran kepada manusia yang beriman pada Allah Taala supaya tubik daripada penyakit lalai, daripada syahwat, daripada dunia dan sebagainya. Supaya semua pakat tumpu kelik kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Sebab tu iman kita tak sempurna kalau tidak diiringi oleh amal-amal soleh. Tu insya-Allah taala apabila kita sebut al-amal ataupun amal soleh ni, kita kena kelik kepada akhlak. Kelik kepada akhlak. Akhlak ni sebagai asli dan asasi yang dibina di atas akidah sahih. Akhlak Islamiah. Sebab tu Nabi SAW, Allah Ta'ala bakit, Allah Ta'ala pilih Nabi bakit ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ya sakut dengan akhlak belaka. Sebab tu kalau amalan kita tidak ikuti dengan akhlak, amalan itu rusak. Tak kira dari segi mana saja. Sebab tu khusus bagi orang panggil cudden bagi akhlak Islam ni, iaitu kesempurnaan. Syumuliyah dari segi akhlak. Tak kira dari segi ekonomi. Kalau orang menega tak ada akhlak, ya punah juga. Ya tak ada harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walau di segi kacamata dunia bahasa nampak dia molek, tapi di sisi Allah Taala tidak ada qimah bagi dia. Begitu juga di segi siasah, di segi politik. Kalau orang main politik tidak ada akhlak, tidak ada akhlak Islam, jadi punah di segi politik dia. Janji gapo semua jadi punah. Begitu juga di segi muamalat dan sebagainya. Hatta sehingga dari segi ibadat sekalipun, dan kita kena berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di segi semaya kita, ikhlas kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara semaya kita kena turut cara semaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan puasa pula tu juga. Kita nak buat lagu mana, kita segala gerak-geri kita sakut dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Innaka la'ala khuluqin azim. Sebab tu kata setengah sahabat-sahabat ataupun salafus salih apabila tiba bulan Ramadan, dia katakan marhaban bil mutahhir. Marhaban bil mutahhir. Selamat datang kepada apa? Bil mutahhir, dengan benda yang nak menyucikan. Ya atau puasa mari ni, apabila puasa mari ni, orang panggil satu alat untuk nak bersih kita daripada segala dosa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa-siapa dia puasa imanan, dengan penuh keyakinan iman pada Allah Taala, wa ihtisaba, dan harap balasan pahala daripada Allah Taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah Taala ampun segala dosa dia. Allah Ta'ala hapus segala dosa dia. Begitu juga man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sebab itu untuk kita nak bina takwa kita di bulan Ramadan, kita kena jaga akhlak. Jaga akhlak kita. Akhlak ni banyaklah. Akhlak kita dengan keluarga, akhlak kita dengan akhlak ni ya sempurna, meliputi akhlak ni. Akhlak, kalau kita tengok akhlak dengan akhlak rabbani, rabbaniyah, akhlak dengan insaniyah, akhlak kita dengan Tuhan pihak semaya, menghadapi Tuhan, semaya 5 waktu. Kita semaya, kita duduk kecek dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan semaya kita, perasaan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kena ada akhlak juga. Dari segi kebersihan kita, semaya kita kena sempurna, semaya kita kena khusyuk, dan bacaan kita kena itqan, kena betul, kena dan tadabbur. Dalam semaya kita khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum
fi salatihim khashi'un. Tu beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kita di segi semaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita akhlak insaniyah. Akhlak kita dengan manusia muslimin wa ghairi muslimin. Mana kata kita kena ada akhlak kita di segi pergaulan kita. Sebab tu Nabi SAW dari segi puasa dia tu Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis banyak tentang masalah akhlak puasa. Sehingga Nabi kata kalau ada orang yang hidup kecek, tak molek dengan dia, hidup suar muka dengan cara tak molek tu, Nabi suruh jawab kepada orang lagu tu, inni saim. Ini saim ni satu maksud Nabi dalam nak bina akhlak dalam masalah ambil sikap masalah akhlak di segi pergaulan dengan manusia. Saya puasa dan Nabi kata saya puasa. Dan begitu juga akhlak kita di segi fardi, dari segi peribadi orang. Kadang-kadang peribadi orang tak sama. Peribadi orang ni pasal ni, orang ni puasa lagu ni, orang ni kecek lagu ni, orang ni suka lagu ni. Itu peribadi kita kena kenal. Untuk kita nak bergaul dengan dia tu, we kena dengan kedudukan dia. Siapa kita tak juluh masuk dalam benda-benda yang tak setuju oleh saudara kita. Begitu juga dari segi rumah tangga dan sebagainya. Dan masalah ijtimaiyah, masalah sangkum. Kita kena berakhlak juga. Akhlak Nabi SAW, Nabi kata puasa ni boleh muasah dan boleh bertimbang rasa. Kita kena bertimbang rasa kepada masyarakat di hari ini, khususnya kita duduk dalam keadaan yang orang panggil semua seluruh dunia orang panggil menghadapi dengan penyakit virus corona ataupun COVID-19 ni. Jadi seluruh dunia di hari ini orang panggil duduk dalam keadaan susah. Siapa kita sendiri pun dalam bulan Ramadan tahun ni tidak seperti Ramadan yang telah lepas. Bulan Ramadan telah lepas, tahun yang lepas tu kita boleh bebas. Semaya tarawih di masjid berjemaah, boleh dengar Quran secara ramai-ramai. Tapi di hari ni oleh kerana uji Allah SWT, semaya tarawih masing-masing, keluarga bersama dengan keluarga, ahli, orang panggil family dia tu. Setengah-setengah rumah tu baca sekadar matayasar, baca sekadar kita boleh. Baca sekadar kita boleh. Sampai sejak hari hari ni pun nampak buka sikit dah. Jadi alhamdulillah lah. Dan oleh kerana kita ambil padu dalam sangkum ni untuk nak menghadapi penyakit tu. Jadi nampak baguslah. Belakang-belakang ni nampak comel. Kalau kita tengok. Sebab tu kita kena sabar dalam menghadapi penyakit, khususnya kita duduk dalam bulan mulia ni. Kita kena, walau kita tak boleh melakukan Ramadhaniyah kita ataupun puasa kita, tarawih kita seperti yang telah lepas tu. Jadi kita ada peluang untuk buat amalan-amalan lain lagi, dan amalan-amalan lebih kuat lagi dalam kita nak mengeratkan kita dengan Allah SWT dan dengan masyarakat. Kita boleh buka puasa ke orang, kita boleh semaya tarawih, kita boleh buat baik ke apa semua saja. InsyaAllah ta'ala. Dan akhlak kita dengan ghairul insan, dengan lain pada manusia, jenis binatang dan sebagainya. Mana kata semua tu sakut dengan akhlak. Sebab tu kita pilih tajuk kita hari ini, Ramadan Madrasatul Akhlaq. Ramadan sekolah kepada akhlak. Sekolah kepada nak didik manusia itu baik seorang yang berakhlak mulia. Seperti mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Sebab tu akhlak ni yang kita nak seduk tu baik daripada sekolah Ramadan ni, beberapa akhlak yang saya nak sebut. Yang saya nak sebut di sini. Mana kata sebut kata madrasah ni ada maksud dia. Apa kita fahamlah sekolah ni, madrasah makna sekolah. Setaban. Puasa ni satu setaban, satu rongrian, satu madrasah, satu sekolah untuk nak cetak manusia itu baik seperti mana Nabi SAW cetak sahabat tu baik, jadi orang yang mulia, jadi orang yang tinggi dalam masyarakat, jadi orang yang ridwanullah alaihim, jadi orang yang redha, diredha oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka itu. Sebab tu
kita kena cek tengok diri kita dalam bulan Ramadan, dan bulan yang selaku rahmat Allah SWT, bulan yang orang panggil itqum minan nar. Kita kena jaga beberapa akhlak, seperti mana Nabi SAW. Kita tengok sekolah kita ni, dia nak bawa kita puasa tu pertama kali jadi orang yang bersabar. Jadi orang yang bersabar. Mana kata sabar, kalau isteri kena sabar atas suami dia. Kalau suami kena sabar atas isteri dia. Sabar ni sama ada di segi perkataan, di segi tutur kata, kecek kira. Kita kena sabar. Kita tongฝึกฝนต้องฝึกต้องอบรมนิสัย kita งานรอมฎอนนี้ให้เป็นคนที่ซอบาร์มากที่สุดซอบาร์ di segi ภรรยากับสามีการพูดจาต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะทำลายผลบุญของรอมฎอนsebab tu puasa nak jaga dua perkara. Satu, benda batal puasa. Yang dua, benda yang mengurangkan pahala puasa kita. เราต้องคำนึงถึงสองประการใหญ่ๆก็คือหนึ่งสิ่งที่ทำลายสิ่งที่จะทำให้puasaของเรานั้นโมฆะก็คือ batal puasa. Dan yang kedua, kita ต้องคำนึงสิ่งที่จะมาทำลายผลบุญของpuasa. เพราะฉะนั้นการพูดจาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาใช้วิกฤตรอมฎอนเพื่อที่จะปรับพฤติกรรมkita supaya tubik jadi orang yang bersabar. Sabar di segi kecek, nak kecek udah Allah Taala bersama dengan kita. Nak kecek derah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak pernah tengok Nabi kecek. Siapa seorang sahabat Anas duduk sama dengan Nabi, duduk khodai Nabi 10 tahun. Tak biasa dengar Nabi jerkah kecek dengan dia. Tak biasa dengar Nabi kata kecek dengan dia. Manakala kita klik pada kita di hari ini, Masya Allah, kecek kita suami dengan isteri kadang-kadang la sama Allah dah, kita kecek kadang-kadang kecek suara tu naik dan sebagainya. Cuba kita didik, ambil sekolah Ramadan ni, mari didik, obrom kita menjadi orang bersabar. Sabar di segi ujian Allah, sabar di segi dalam keadaan susah. Kita sabar sebab kita duduk dalam keadaan Covid lain, sabar. Sabar duduk dalam rumah, sabar beribadat. Nak tubik ke sijik cekak. Tapi Islam ajar balah ni. Duduk dalam rumah, dalam musim penyakit yang sedang-sedang mengebal, duduk dalam rumah. Sabar. Terawih nak terawih di masjid cekak. Dan kita tengok lah ni banyak surat duk hantar kepada cula untuk nak pon masalah maya tarawih ataupun semaya Jumaat. Jadi pihak cula tu duk jadi duk bimbang-bimbang lagi. Duk bimbang-bimbang lagi, bimbang takut penyakit tu mengebok naik pula. Sebab tu kita sabar turut. Cula waktu be arwah lagu mana kita turut dengan ikhlas, turut dengan sungguh. Dalam untuk nak jaga kemaslahatan ammah, kemaslahatan umum ni, untuk kita jaga pun prayut ไม่ใช่ของตัวเอง ถ้าผลประโยชน์ของตัวเองนี่ kita pergi semaya di masjid, boleh follow dah. Tapi Islam ni ada matakanในการที่จะsekat dah เชื้อไวรัสgapo ni dengan melalui yang mana kita tengok dalam surat risalah cula hantar kepada kita. Alhamdulillah kita tengok negeri Sia ni satu matakan ที่สังคมยอมรับไม่ว่าจะเป็นสังคมประเทศluar-luar tu ยอมรับ dari segi matakan kita dalam menyekat orang panggil การแพร่เชื้อไวรัสdalam tempat kita. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak Cula Rasa Menteri, terima kasih kepada pihak Kamakan Islam Telak Cangwat, Tuk Cangwat. Lepas tu terima kasih kepada Tok Ime dalam kampung, terima kasih kepada Punam semua yang orang panggil beri kerjasama dalam untuk nak
nak jaga benda ni supaya tidak pergi melarat kepada manusia lain dengan cara luah. Lah ni tengok kata dalam berita tu bila putih cia tu sampai setengah tepat tu tak ada lah, alhamdulillah. Ni hasil pada kita sabar. Hasil pada kita orang Islam sabar, hasil pada kita orang Islam patuh, hasil pada kita orang Islam yakin dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran wahyu daripada Allah Taala. Jadi dengan orang panggil biiznillah Allah Taala kita tu lepas daripada penyakit-penyakit. Adapun orang kena penyakit dah kita pakai berdoa semua. Dan kita pakai berdoa semua, kita pakai jaga, kita pakai orang panggil hati-hati dalam menghayati. Sebab tu untuk ambil peluang juga dalam ruangan yang kita ada pada hari ini tu, di antaranya untuk kesedaran ataupun orang panggil ternak kepada umat Islam kita, khususnya dalam 3 wilayah kita ni. Khususnya beripung-beripung tempat beli makan betul-betul tu, kita hati-hati jagalah mengikut telah diatur oleh pihak berkenaan. Kita kena amat-amat benar. Kena amat benar supaya angka orang lekat penyakit tu tak menambah. Tu semua tu kena sabar belaka tu. Tambah-tambah kita orang puasa ni kena nampak sabar tu. Sabar dari segi kecek, sabar dari segi makan, sabar segala-gala. Sabar segala-gala. Sabar buat ibadat, sabar baca Quran, sabar qiyam. Setengah rumah tu kadang-kadang tak boleh nak buat tarawih panjang. Sabar buat cara kadar kita boleh. Buat secara kadar kita boleh. Faqra'u ma tayassara min. Insya-Allah taala. Kalau kita pakat duk lagu tu, pakat sabar, insya-Allah dan kita tak berapa hari akan selamat daripada penyakit. Yang kedua, puasa untuk nak jaga akhlak kita, nak baiki akhlak kita, untuk nak witubik kita seorang berakhlak, iaitu al-khaufu war-raja. Al-khaufu war-raja. Takut dan harap pada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia kena bersama dengan harap. Takut saja tak harap tak boleh juga. Kita harap saja tak takut tak boleh juga. Harap nak pahala tapi tak takut pada Allah. Takut pada Allah tak harap. Tak harap nak boleh pahala tak boleh juga. Dia kena pergi sekali. Al-khauf war-raja. Orang panggil takut kita pada Allah Taala, kita puasa, kita jaga patai larang puasa, kita jaga amalan dalam bulan puasa demi untuk nak dapat balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok tujuan puasa tu nak bawa kita menjadi orang takwa pada Allah. Nak bina lagu mana jadi orang takwa pada Allah, di antaranya kita nak ada sifat al-khauf war-raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut nak buat benda maksiat, takut nak buat benda-benda, sebab kita yakin kata kita buat segala amalan kita, gerak kita, Allah Taala menyaksi, Allah Taala tengok, Allah Taala melihat segala amalan kita. Yang ketiga, yang keempat, akhlak kita juga di bulan Ramadan untuk nak kita jadi seorang pelajar yang duduk dalam sekolah Ramadan ni, witubik orang suka buat albir, suka buat kebaikan. Allahu Akbar. Ini lah mudah sekali. Buat kebaikan di bulan Ramadan. Ajar anak-anak kita, ajar cucu kita, ajar suami kita, ajar isteri kita. Hidup suka buat baik. Tengok orang susah kuasa nak tolong, tengok orang tarak, orang doa yang kuasa nak tolong dia. Walau kita tak boleh tolong sendiri, kita cari jalan boleh orang tolong. Dan melalui usaha dan melalui orang panggil perasaan kita. Itu di antara kita nak buat lagu mana, hidup benar lagu ni. Kalau lah bulan puasa, kita duduk dalam sekolah Ramadan dah, kita tak sabar, dan kita kecek, tak ada hati-hati, nak kata gapo semua tu, tu orang panggil tak sampai tujuan puasa seperti mana puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga puasa sebagai sekolah Ramadan nak bawa cetak kita witubik orang yang ada ikatan as-silah. As-silah tu al-abdi, hamba dia dengan Allah. Hubungnya manusia dengan Allah dan hubungnya manusia dengan sesama manusia. Allah, kita tengok ni jelas. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala waktu kita tarawih. Kita duk baca Quran, baca kalamullah sejus semalam. Kita duk kecek dengan Allah Subhanahu Ta'ala 5 waktu sehari. Pagi petang, pagi malam, siang malam.
dan kita duk kecek dengan Allah Taala masa kita tarawih dan kita berdoa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kita berdoa kepada Allah Taala masa kita berbuka puasa dan masa kita bersahur. Kita berdoa dengan Allah SWT. Dan masa-masa lain lagi, mana kata kita duduk dengan Allah, hubungi kita, ikatan kita dengan Allah SWT. Ini akhlak kita dengan Allah. Hak kita kena bui pada Allah Ta'ala, iaitu kita kena tunjuk perasaan kita jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kena tubik benar ni. Kalau tak tubik benar ni, mana kata puasa kita tu tak sampai tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga puasa kita dan sekolah kita yang ada maksud untuk nak bawa kita menjadi orang bermuraqabah, dan orang yang sentiasa ada perasaan muraqabah, muhasabah, dah hitung hari ni puasa habis hari, cek tengok puasa hak semalam tu gapo ratik kita tak buat, kita buat gapo ratik, cuba cek tengok baca Quran berapa ayat, berapa muka, berapa juz. Kita berzikir berapa kali, kita baca doa berapa kali, azkar pagi petang baca kedak. Kita buka puasa berapa orang, kita sedekah berapa kok, kita buat baik gapo ratik di bulan Ramadan, kita boleh cek lalu dah. Kita tidur berapa jam, dan kita bangun pada tidur kita buat gapo, semua tu orang panggil kita kena ada muraqabah Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa kata tu hidup murakib kita, duk tengok kita, duk itar kita, duk orang panggil duk cek kita. Sebab tu apabila kita berasa kita duk bawah muraqabah Tuhan tu, kita muhasabah, kita hitung segala amalan kita. Dalam arti kata imanan wahtisab. Wahtisab di mana? Hitung. Nak boleh pahala lagu mana? Bulan Ramadan. Nak boleh pahala lagu mana? Siang hari, malam hari menjadi sama. Ya, supaya siang hari pun buat cara siang hari. Malam hari buat cara malam hari. Tidur tu bobo. Tidur bobo pada. Tidur tengah hari nak kuat semaya tarawih. Tidur. Tapi kalau tidur tak ada boleh hasil untuk semaya tarawih, tak usah tidur banyak. Tak usah tidur banyak. Hasil tidur tu untuk nak kuat supaya kita dapat buat ibadat di sebelah malam, iaitu tarawih. Dan kita dapat diri waktu malam sejuh semalam ataupun kalau kita mampu, mana kata kita duduk dalam keadaan kita bermuraqabah ataupun muhasabah diri kita dalam amalan kita. Dan juga puasa ni sebagai nak ajar kita menjadi orang ada sifat malu. Allahu Akbar. Masyarakat kita di hari ni di segi malu ni rasa kurang benar. Dan sebab tu iman ni pecah tubik kepada 70 cabang. A'laha la ilaha illallah. Setinggi-tinggi cabang iman iaitu la ilaha illallah. Dan serendah-rendah cabang iman, imatatul adza minat tariq ataupun anit tariq. Kita buat tubik barang yang menyekati jalan-jalan yang orang panggil yang bui tak senang jalan kayu ke gapo dengan jalan kita buat tubik. Dan al-haya'u minal iman. Malu setengah pada iman, kata Nabi SAW. Malu ni, puasa ni boleh betul manusia ada sifat malu. Jadi kita tengok masyarakat kita di hari ni, ni agak kata susah sikit kita nak bina. Khususnya orang muda-mudi di hari ni, sifat malu tu sikit benar. Sikit benar di masyarakat kita hari ni. Sebab tu kita nak sapa lagu mana kepada masyarakat kita, sifat malu ni adalah setengah pada iman. Kalau kita tak malu, berarti kurang iman kita. Malu dari segi nak kecek, benda tak ada faedah. Tambah kita duduk dalam bulan puasa ni, siapa dia tak sanggup nak tinggal benda kecek pe tak molek, benda kecek pe yang tidak ada faedah di bulan Ramadan, Allah Taala tidak berhajat supaya dia tu tak makan dan tak minum. Mana kata puasa ni bukan Allah Taala nak bagi kita lapar je dak. Bukan puasa Allah Taala nak nyanyakan badan kita dengan melalui makan, syahwat saja dak. Puasa ni Allah Taala nak tengok dari segi pertikam kita, akhlak kita, perangai kita, dari segi kecek tutur kita kat lagu mana. Sebab tu kita tengok ada lagi setengah-setengah orang kita kadang-kadang guna live, guna Facebook, guna gapo hidup comti orang duk kata orang gapo semua tu benda tak ada layak belaka bagi kita orang Islam.
khususnya orang berpuasa. Orang puasa ni kena jaga. Nah, walau kita tak tutur dengan lidah sekalipun, di hari ni dia tak ada kecek dengan lidah dah, pakai kecek dengan jari. Nah, kecek dengan jari duk kata ke orang duk gapo tu, benda yang perlu kepada kita kena amati. Sebab benda ni orang panggil benda yang mengurangkan pahala puasa belaka tu. Nah, kecek pe kita gapo semua tu. Sebab tu kita kena ada sifat al-haya. Al-haya'u minal iman. Haya, malu ni setengah pada iman. Kita tengok sahabat ridwanullah alaihim, khususnya Nabi sendiri, dan dalam hadis sebut kata Nabi ni malu lebih pada anak dara lagi. Tu. Ayat kata Nabi ni ada sifat malu. Malu dalam nak melakukan maksiat, malu dalam nak buat benda-benda yang tak molek. Dan sebab tu akhlak Nabi SAW semulia-mulia akhlak. Dari segi malu dan sebagainya. Sebab tu kita kena ada sifat seperti ini. Dan seterusnya kita kena ambil peluang di bulan Ramadan sebagai satu perangai, satu akhlak, iaitu akhlak yang suka beri maaf. Allahu Akbar, suka beri maaf ni satu akhlak perangai Nabi SAW yang susah kita nak, yang kita orang, khususnya orang Melayu ni, orang panggil sifat dena tu tinggi. Nah, sifat dena tu tinggi. Tak serupa dengan orang Arab. Kita tengok orang Arab ni dena dia tak tinggi sangat. Dan kita tengok orang biasa pergi Mekah, biasa pergi ke Madinah, ke mana, dia naik kereta tengok dia tak ada jadi dena mana. Nah, mudah-mudah gitu ya. Nah, mudah beri maaf ke orang. Kita tengok akhlak Nabi SAW mudah beri maaf ke orang. Khususnya lebih-lebih lagi orang buat jahat ke dia. Orang buat tak baik ke dia, orang tak molek ke dia, ya maaf. Orang panggil maaf kepada orang buat tak baik. Allahu Akbar. Kita nak maaf sama orang buat baik pun susah dah. Lepas tu lagi buat maaf kepada orang buat tak baik kita tu kok susah lagi. Nah, sebab tu kita kena ambil peluang Ramadan. Beri maaf ke orang. Nah, jangan duk comti orang, jangan kata ke orang gapo kita tak tahu sungguh, kita jangan comti. Nah, khususnya dari segi gapo hal-hal agama, hal gapo. Nah, kita tak tahu sungguh, kita jangan duk comti, jangan duk wipak, jangan duk sairai orang. Nah, itu istilah ajar kita supaya jadi orang al-iffah ataupun orang al-hilm, orang yang berlemah lembut sesama kita. Kita tengok dalam Quran banyak, dan dalam Quran duk kecek hal lemah lembut. Dalam Quran duk kecek hal beri maaf. Afina anin nas, dan beri maaf kepada manusia. Kita beri maaf. Tak ada rugi sikit habuk kita beri maaf ke orang. Nah, tak ada rugi sikit habuk, tak ada rugi sikit habuk. Laba saja kalau kita beri maaf ke orang. Nah, cuba kita tengok kalau hidup kita tak bisa balas dengan orang balas kita tak balas dengan orang. Jadi dengan sendiri manusia balas kita tu ya klik baik dengan kita. Tu orang panggil napak-napak. Nah, sebab tu tak ada faedah lah. Nah, tak ada faedah. Kita hidup balas dengan orang, kita hidup mecok dengan orang, kita hidup buat tak semaah ke orang tu. Dan khususnya dalam keluarga kita dan sebagainya. Kita ambil peluang bulan Ramadan, akhlak Ramadan ni. Nah, we bina kita we tu baik orang suka we maaf. Nah, rucakan hai apai. Sebab tu tiga konsep dalam kita nak hidup we bahagia dalam masyarakat ni. Satu, kita tang rucak khobkun. Kita kena suka jadi orang terima kasih. Terima kasih pada Allah, terima kasih pada sesama manusia yang buat baik pada kita. Dengan kita tidak tutup balas dan sebagainya, kita buat baik, kita terima kasih. Dan kita kena rucak kau apai, kita buat salah apa minta maaf, dan maaf lebih kita dengan Allah Subhanahu taala. Kita ada salah ke apa, istighfar dengan Allah taala. Sehingga Nabi SAW dan dalam hadis riwayat Nabi itu istighfar tak kurang pada 100 hari ataupun 70 kali sehari. Tu Nabi SAW, dia tidak ada dosa, maksum daripada dosa, tapi ajar tunjuknya akhlak kita nampak kata apabila kita buat salah kita kena minta maaf pada Allah Taala. Kita tang rucap kau apai. Nah, bagaimana kita salah dengan manusia pun kita kena minta maaf. Salah sikit sebanyak minta maaf. Yang minta maaf tak ada rugi insya-Allah taala. Dan kita tang rucapkan hai apai. Jadi tiga konsep ni konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita selaku orang Islam beriman dengan Allah Taala, beriman dengan Rasul, kita kena berasa puas hati, rasa sedap duk pasal Rasulullah, pasal perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena cari peluang dalam bulan Ramadan we boleh berdakwah. Akhlak kita we hidup dalam bahagian dakwah tarbiyah. Didikkan diri kita, peribadi kita, masyarakat, rumah tangga kita dan masyarakat kita. Didik.
sebanyak mungkin masyarakat boleh baca Quran, masyarakat boleh khidmat pada Islam, masyarakat boleh dakwah bawa manusia. Kita tengok dalam bulan puasa ni, masya-Allah, kita tengok media-media dakwah ni, kita boleh tengok nak hari nak malam dalam radio, dalam TV, dalam YouTube, dalam apa banyak dak kecil Ramadan. Alhamdulillah. Orang panggil peluang dalam kita nak didik manusia, kenal agama, kenal Allah Taala, ambil peluang di bulan Ramadan. Kerana manusia tu dengan fitrah dia nak pada benda baik. Nak pada benda baik. Sebab tu bulan puasa Allah Taala sufidatis syayatin. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Allah Ta'ala buka pintu syurga, Allah Ta'ala katuk pintu neraka, Allah Ta'ala belenggu segala syaitan. Jadi bulan puasa ni, selain pada syahwat kita tak ada, syahwat kita lemah, syaitan tidak ada untuk nak ganggu kita. Itu di antara. Sebab tu kita ambil peluang. Bulan Ramadan ia diwasail untuk kita gerak dan kerja Islam melalui dakwah. Dan sebar surat, sebar risalah, sebar apa saja. Lalu kita pakai live, pakai apa mudah. Sebar benda-benda baik. Dan benda tak baik tu, kita cuba. Sebab tu Nabi kata, ya baghiyal khair, aqbil. Orang nak buat baik. Apabila mari Ramadan, buat baik. Nah, ya baghiyal syar, aqsil. Orang nak buat jahat, bikin buat jahat, beradu. Jadi, peluang kita untuk nak ajak orang-orang Islam dan supaya buat baik di bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan akhlak kita juga di bulan Ramadan untuk nak kita timur, kita suka bertaubat dan istighfar dengan Allah Ta'ala dan zikir pada Allah dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang penonton yang berpuasa sekalian, kita mari dengar satu hadis Nabi SAW yang hadis tak ada panjang tapi penting sekali kita orang Islam. Yang mana Nabi SAW kata satu hadis dia, inna aqrabakum ilayya majlisan yaumal qiyamah ahasinu akhlaqan, ataupun ahsanukum akhlaqan. Allahu akbar. Nabi SAW ada sebut, inna aqrabakum, sesungguhnya yang paling dekat sekali dengan aku. Kita nak dekat Rasulullah tak? Orang yang paling dekat dengan aku. Inna aqrabakum ilayya majlisan. Satu tempat duduk yang orang panggil majlis, tempat duduk di hari kiamat esok dalam syurga ni. Siapa dia? Ahasinu akhlaqan. Allahu akbar. Orang yang baik akhlak dia. Sebab tu Nabi apabila ditanya siapa dia, golongan mana kau masuk syurga, banyak sekali. Golongan mana ya Rasulullah masuk syurga, banyak sekali. Allahu akbar. Nabi tak ada wayak kata semaya, Nabi tak ada wayak kata orang puasa, Nabi tak ada wayak kata orang keluar zakat, Nabi tak ada wayak kata orang, semua tu Nabi wayak kata orang yang baik akhlak. Orang yang baik akhlak. Baik akhlak ni ya sakut belaka. Sebab tu dalam semaya kita kena ada akhlak. Dalam zakat kita kena ada akhlak. Segala amalan kita yang mana kita sebut tadi, kullul a'mal, setiap amalan kita, setiap gerak kerja kita, sama ada kerja duniawi, kerja ibadat akhirat, yang tidak ikuti dengan akhlak, mana tidak ada, orang panggil laki matalah, tidak ada apa, tidak ada namna, tidak ada mana tu, tak sempurna lah, tak sempurna. Tak dapat tidak kena ikuti dengan akhlak. Semaya kena ada akhlak. Puasa kena ada akhlak. Zakat kena ada akhlak. Itu dari segi ibadat, cerak-cerak. Pada segi lain lagi, hubungan pasal manusia ni jelas kita kena ambil akhlak, mari pekuk dalam segala kerja kita. Nak pergi rumah orang wisalah, temu orang Islam, afsus salam. Kita jumpa orang susah, kita tolong dia, anak yatim, dan kita bantu dia. Tambah kita duduk dalam juk, orang panggil COVID ni. Allahu akbar. Masyarakat di hari ni, kita tengok berita kemarin bahasa siapa panggil hot-hu dah. Salah seorang rakyat negeri Thai tu, tak boleh duit 5,000 tu makan ubat racun tikus. Siapa jong
hidup jadi orang panggil mangsa dengan orang panggil hekan duk berlaku tu. Betul tak boleh duit 5,000 hak terbang bagi tu, jadi kecil hati tu, racut tuaeng tu dimakan ubat racun. Mujur tak mati. Mujur tak mati lagi. Kita orang Islam tak boleh lah siapa tahu tu. Kita ada jalan keluar banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sebab tu Nabi SAW ajar kita jadi orang jimat cermat tu dah. Jimat cermat ni satu akhlak juga. Idza anfaqu lam yusrifu. Idza anfaqu lam yusrifu. Wa lam yaqturu. Islam ajar. Apabila kita infak, kita sedekah, kita guna harian hidup kita, jangan terlalu israf, jangan terlalu bazir. Wa lam yaqturu. Dan jangan terlalu tak pakar, jangan terlalu kupik. Sebab tu, ya dua-dua ni tak molek kedua. Israf saja, israf sangat pun tak molek juga. Orang panggil tak tubik langsung pun tak molek juga. Islam ni tengah tu. Tama-tama kita duduk bulan puasa. Bulan puasa ni maklum dah kata sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Jadi bagi orang hak wang pen untuk nak pakai duit bulan Ramadan kena. Ada gapo sedekah. Kita tengok dalam live show dalam gapo semua dia untuk sedekah masya-Allah. Keluarga ni 1,000, keluarga ni 10,000, 1,000. Orang banyak sampai juta-juta. Jadi kita tak siapa ke nak wis sedekah sampai habis. Mana kata kita ada sahih dalam untuk nak keluarkan harta kita fi sabilillah di bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan kita kena berterima rasa di antara satu sama lain. Allah Ta'ala didik kita, Nabi didik kita melalui Ramadan. Mujur Allah Ta'ala wari bulan Ramadan. Marhaban bi mutahhir. Sebab tu orang-orang dulu marhaban, selamat datang dari bulan yang menyucikan kita. Suci segala apa saja. Segi dosa, dari segi iman kita, iman kita khalis lillah Subhanahu Ta'ala kita puasa. Sebab tu kata setengah ulama yang kata puasa ni tak ada peluang untuk kita nak takabur dengan Allah Ta'ala. Malaikat lepas pada tu. Sebab puasa ni tak ada. Sebab kita puasa, kita tinggal syahwat kita tinggal makanan kita sehari, benda halal dengan kerana Allah. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, ya allazina amanu tu. Ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang tak beriman nak terima tak boleh. Puasa sehari ni, terima tak boleh. Mereka orang beriman pada Allah Subhanahu Taala. Dia tak makan, tak minum, tak ada siapa dia tak tengok, dia tak makan. Tak ada siapa dia tengok, dia kali dia makan. Tapi buat dia yakin, buat dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bawa boleh. Ya pergi boleh siapa ambil je naik fajar dan fajar siapa jatuh matahari. Alhamdulillah. Sebab tu kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan melalui kita puasa dapat boleh cetak kita beberapa akhlak yang kita sebut tadi. Tu. Dan juga yang kita nak sebut di sini masalah puasa ni, nak kita jadi orang berjihad. Kita tengok dalam sahabat zaman dulu, banyak ke boleh puasa, pergi Badar dan jihad fisabilillah. Buka Mekah boleh puasa. Jadi Nabi boleh mengatasi segala apa sahaja yang dihadapi dia melalui puasa. Dan boleh tengok kejayaan yang jelas siapa Allah Ta'ala catat dalam Quran semasa Nabi SAW berpuasa. Lepas tu di situ ada uji Allah Ta'ala siapa berlaku perang fisabilillah. Cuma kita di hari ni kita nak lagu mana ambil peluang bulan Ramadan untuk kita jihadun nafs. Jihadun nafs, jihad diri kita. Jihad mana sungguh. Jihad mana lawan diri kita, lawan dengan nafsu kita. Orang panggil nak lagu mana kita we Allah nafsu kita. Mughalabah syahwat. Syahwat kita nak makan, syahwat kita nak setubuh, syahwat kita nak galak, syahwat kita nak pergi kotor ni apa semua, kita kena lawan. Lawan. Tama-tama kita duduk dalam COVID ni, kena lawan benar ni. Nafsu kita. Nafsu betul-betul nak pergi kedai tengok makan ni. Tapi lah ni, kita kena lawan. Duduk rumah. Duduk rumah. Lawan nafsu kita. Lawan dengan keinginan kita. Lawan keinginan kita.
Nah, dan lawan dengan nafsu kita juga, orang panggil tarku al-munkarat. Kita kena tinggal segala benda mungkar. Benda sia-sia, benda mungkar. Apa saya nampak tak nampak. Benda mungkar kita tinggal. Nah, sama ada mungkar di segi perkataan dan segi perbuatan. Nah, mulut kita, perbuatan kita, apa semua tu kita kena jaga. Lepas tu hifzul lisan. Kita kena jaga lidah kita minal kadhib wal ghibah wal zur. Kita kena jaga daripada kecek bohong. Nah, bila puasa ni, bila puasa, nah, kita kena jaga. Jaga lidah kita daripada bohong, jaga lidah kita pada al-ghibah dan mengumpat, cicap caci dan sebagainya. Dan jangan pada qaul az-zur, kecek benda tak molek. Kecek benda tak molek, kecek benda yang membawa kepada rusak amalan puasa kita tu, kita kena jaga. Lepas tu wa hifz as-sima' wan nazar al-muharram. Jaga daripada hidup dengar dan tengok benda-benda haram. Ada lagi setengah-setengah orang kita puas bila puasa tak ada apa dengan lagu. Puas bila puasa tak ada apa duk tengok YouTube yang tidak beri faedah. Sebab tu kita kena jaga benda ni. Sidang penuntun yang bersama dengan ruangan kita pada hari ini, dari segi akhlak, untuk nak bawa hidup kita sempurna sebulan bulan Ramadan, dan untuk kita nak jagakan amalan kita selepas pada kita duduk dalam bulan Ramadan dari segi akhlak, dan mari sama-sama kita jaga akhlak kita, kerana akhlak ni alamat sebagai nak sempurnakan iman kita. Akhlakul hasanah alamatun ala kamalil iman. Akhlak yang sempurna, akhlak Islam, akhlak baik sebagai alamat bahawasanya untuk nak sempurnakan akhlak seseorang. Dan sebab tu daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut akmalul iman akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurna orang panggil orang mukmin. Iman dia ni iaitu ahsanuhum khuluqa. Dia baiknya akhlak dia. Sebab tu kita nak pakat jaga akhlak kita. Sekolah Ramadan ni, kalau kita tu laksud dia, insya-Allah kita jadi orang yang akhlak mulia, seperti mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak jaga puasa seperti puasa Nabi, mana kata khalal di segi akhlak. Dan orang panggil bocor di segi perangai kita. Perangai tak ada berubah. Kalau perangai boleh lain lagu mana, boleh puasa lagu tu. Jadi satu kecewa besar lah. เป็นการที่ขาดทุนมากๆถ้าเราไม่รักษาไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกิจในช่วงรอมฎอนที่เราอยู่กับอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้กำจัดชัยฏอนแล้วก็สิ่งเลวร้ายต่างๆที่ในเดือนรอมฎอนเราจะเห็นได้ว่ามันน้อยมากในการที่จะให้เรานั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมุมินที่สมบูรณ์ Kalau kita nak buat taklih di bulan Ramadan, Allahu Akbar, boleh mana lagi kita nak buat. Dan sebab tu ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyasy syarr aqsir. Orang nak buat baik, fikir buat baik, buat bulan Ramadan. Dunia hasanah dan akhirat hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia kita rebut dan kita buat orang panggil sungguh, akhirat lebih bahagia kita sungguh di bulan Ramadan. Tarawih kita, baca Quran kita, istighfar kita, taubat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan Allah taala kita lepas pada api neraka Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Dan hadis satu lagi saya nak akhiri pada hari ini, dan hadis Amr bin Absah annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul iman afdal. Iman lagu mana afdal? Iman orang pasal mana afdal? Qala husnul khuluq. Allahu akbar. Nabi kata iman yang paling afdal sekali iaitu orang yang jaga akhlak dia. Baik akhlak dia.
Nah, sebab tu kita bersama dengan ruangnya kita hari ini, nah, mari sama-sama kita jaga akhlak kita di bulan Ramadan. Moga-moga kita boleh bersama dengan Nabi SAW di hari akhirat nanti, dalam syurga nanti bersama dengan Nabi SAW. Inna aqrabakum ilayya majlisan yaumal qiyamah ahasinu akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling dekat di sisi aku, di majlis aku di akhirat hari kiamat nanti, iaitu orang yang baiknya akhlak. Dan sebab tu sama-sama kita bertakwa kepada Allah SWT, jaga puasa kita, supaya puasa kita boleh bawa kita jadi orang takwa pada Allah Ta'ala sebagai go puasa kita dapat merdatillah subhanahu wa ta'ala. Tidak dapat takwa, tidak dapat merdatillah kalau kita tak turut pimpinan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu mari sama-sama kita jaga amalan kita, jaga puasa kita, banyak kita berdoa, dan khususnya di waktu sahur dan waktu kita berbuka puasa, dan banyak kita berdoa kepada umat-umat Islam di mana-mana tempat supaya umat Islam, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan umat Islam seluruh dunia dapat selamat daripada penyakit-penyakit, dapat sama-sama kita boleh bernikmat dengan puasa penuh dengan amalan kita, ihtisaban ataupun imanan wahtisaban, dan dapat ghufira lahu ma taqaddama min zambih belaka insya-Allah taala. Dan kita berdoa supaya Allah Taala bagi rezeki pada kita Lailatul Qadr. Nah, siapa dia ikut puasa siang hari dan beribadat di malam hari dengan cukup ikhlas pada Allah SWT, kita akan dapat balasan ganjaran daripada Allah SWT. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal wa bita'atihi la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Taqabbal